Hai, apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat dan ceria. Apa yang kita nak belajar pada hari ini? Kita masih lagi dalam bab 10, pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Dan topik yang kita akan belajar pada hari ini ialah 10.5 kumpulan darah manusia. Pada akhir pembelajaran nanti, cikgu harap pelajar dapat memerihalkan kumpulan darah ABO. Yang kedua, dapat menghubung kait kumpulan darah ABO dengan pendermaan darah. Yang ketiga, dapat memerihalkan faktor rhesus dan seterusnya dapat menakul faktor rhesus yang tidak sepadan terhadap kehamilan. Tunggu apa lagi? Jom kita belajar sama-sama. Kumpulan darah ABO dapat dibahagikan kepada 4 kumpulan. Dapatkah anda namakan keempat-empat kumpulan darah tersebut? Ya, kita ada kumpulan darah A, kumpulan darah B, kumpulan darah AB dan kumpulan darah O. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apa yang berbeza antara keempat-empat kumpulan darah ini? Jadi kita lihat dulu untuk kumpulan darah A. Bagi individu yang mempunyai kumpulan darah A, ini bermaksud sel eritrositnya mempunyai sejenis protein pada permukaannya, di mana ianya merujuk kepada antigen A. Dalam erti kata yang lain, kumpulan darah A mempunyai antigen A pada permukaan sel eritrosit. Apa pula antigen yang hadir bagi kumpulan darah B? Ya, jawapannya ialah antigen B. Sekarang kita lihat pula untuk kumpulan darah AB. Nama pun AB bermaksud sel eritrosit akan mempunyai kedua-dua antigen A dan juga antigen B pada permukaannya. Dan akhir sekali kita lihat pula untuk darah O. Sebagaimana O ini mewakili seolah-olah seperti kosong, maka permukaan sel darah merahnya tidak mengandungi antigen A maupun antigen B. Semasa melakukan pendermaan darah maupun penerimaan darah, kita perlu juga ambil tahu tentang antibodi yang hadir dalam plasma darah. Jadi apakah antibodi yang hadir bagi kumpulan darah A? Antibodi yang hadir adalah antibodi anti-B, di mana anti di sini seolah-olah seperti tidak suka. Jadi antibodi anti-B adalah antibodi yang akan menyerang atau melawan antigen B. Ingat lagi ke apa yang dimaksudkan dengan antibodi? Ini merupakan protein yang dihasilkan oleh sel limfosit. Jadi, bagi seseorang yang mempunyai kumpulan darah A, tidak mungkin individu itu mempunyai antibodi anti-A. Sekiranya antigen A dan antibodi anti-A hadir bersama-sama, ini akan menyebabkan masalah yang serius iaitu penggumpalan darah. Apa pula antibodi yang hadir bagi kumpulan darah B? Memandangkan sudah ada antigen B pada permukaan sel darah merahnya, bermaksud antibodi yang akan hadir ialah antibodi anti-A. Bagi kumpulan darah AB pula, agak-agak ada ke antibodi anti-A maupun antibodi anti-B? Jawapannya tidak, kerana sel darah merah sudah pun mempunyai antigen A dan antigen B. Ini bermaksud bagi kumpulan darah AB tiada antibodi anti-A maupun antibodi anti-B dalam plasma darahnya. Dan kita lihat pula untuk kumpulan darah O. Ya, kita akan dapati bahawa plasma darah bagi kumpulan O akan mempunyai antibodi anti-A dan juga antibodi anti-B.
Sekarang kita akan belajar pula tentang pemindahan darah. Kita nak tentukan sama ada kita boleh atau tidak menderma mahupun menerima darah daripada kumpulan darah yang lain. Jadi kita ambil satu contoh di mana kumpulan darah A merupakan penderma. Ingat lagi ke apa antigen dan antibody yang hadir? Bagi kumpulan darah A bermaksud antigen A hadir pada permukaan sel eritrosit dan dalam serum darahnya terdapat antibody anti-B. Jadi kita nak tentukan sama ada kumpulan darah A boleh menderma darah kepada kumpulan darah B. Lihat pula kumpulan darah B. Kita sudah pun belajar bahawa bagi kumpulan darah B, ini bermaksud permukaan sel eritrositnya mempunyai antigen B. Manakala serum darahnya mempunyai antibody anti-A. Bagaimana kita nak tentukan boleh menderma ataupun tidak? Bagi penderma, kita akan lihat pada antigen yang hadir pada permukaan sel darah merah. Jadi bagi kumpulan darah A, hadir antigen A. Jadi kita akan abaikan antibody yang hadir. Mudah nak ingat, memandangkan ada huruf G, G di sini merujuk kepada gift. Jadi untuk penderma, kita akan lihat pada antigen. Bagi penerima darah pula, kita akan lihat pada antibody yang hadir dalam serum darah. Jadi bagi kumpulan darah B, kita tahu antibody yang hadir ialah antibody anti-A. Jadi kita abaikan antigen yang hadir. Jadi sekarang perhatikan betul-betul gambar yang ditunjukkan. Adakah kumpulan darah A boleh menderma kepada kumpulan darah B? Jawapannya ialah tidak. Kenapa? Kerana di sini terdapat antibody anti-A dan apabila menerima kumpulan darah A, ini akan menyebabkan masalah penggumpalan darah yang disebut sebagai pengaglutinan. Jadi, dalam erti kata yang lain, kumpulan darah A tidak boleh menderma darah kepada kumpulan darah B. Sekarang kita lihat pula sama ada kumpulan darah A boleh menerima darah daripada kumpulan darah B. Ingat, cikgu sudah pun ajar sebelum ini apa yang perlu diperhatikan pada kumpulan darah penerima dan juga penderma. Bagi penerima, kita akan lihat pada antibody yang hadir dalam serum darah. Manakala bagi penderma, kita akan lihat pada antigen G, gift, derma. Antigen yang hadir pada permukaan sel darah merah. Yang lain kita akan abaikan. Jadi lihat betul-betul, bolehkah kumpulan darah A menerima darah daripada kumpulan darah B? Sekali lagi jawapannya ialah tidak, kerana apabila kumpulan darah A menerima kumpulan darah B, maka akan berlaku tindak balas antara antibody anti-B dengan antigen B yang hadir pada permukaan sel eritrosit. Dan ini sekali lagi menyebabkan masalah penggumpalan darah ataupun pengaglutinan. Dalam erti kata yang lain, kumpulan darah A juga tidak boleh menerima darah daripada kumpulan darah B. Cikgu pasti semua sedia maklum bahawa kumpulan darah AB juga dikenali sebagai penerima universal. Betul ke AB boleh menerima darah daripada kumpulan darah yang lain? Ingat tips yang cikgu kongsikan sebelum ini? Untuk penerima darah, kita akan perhatikan pada antibodinya.
Dan kita semua sedia maklum bahawa memandangkan darah AB sudah pun mempunyai antigen A dan antigen B pada permukaan sel eritrositnya, bermaksud serum darah tidak mempunyai antibodi anti-A maupun antibodi anti-B. Untuk penderma darah pula, kita perlu perhatikan pada antigennya. Jadi kita akan abaikan yang lain. Jadi kita lihat kumpulan darah A mempunyai antigen A. Kumpulan darah B mempunyai antigen B. Kumpulan darah AB mempunyai kedua-dua antigen A dan antigen B, manakala bagi kumpulan darah O tiada antigen. Oleh kerana tiada antibodi yang akan bertindak balas dengan antigen, sebab itulah darah AB boleh menerima daripada mana-mana kumpulan darah yang lain. Sebab itulah darah AB dikenali sebagai penerima universal. Kenapa pula kumpulan darah O juga dikenali sebagai penderma universal? Cikgu sudah pun kongsi tips sebelum ini, iaitu untuk penderma darah kita akan lihat pada antigen yang hadir pada permukaan sel darah merah. Manakala bagi penerima darah, kita akan perhatikan pada antibodi yang hadir dalam serum darah. Jadi kita tahu untuk darah jenis O, sememangnya tiada antigen A maupun antigen B. Ingat, untuk penderma, kita cuma lihat pada antigen. Antibodinya kita akan abaikan. Bagi kumpulan darah penerima pula, kita cuma akan perhatikan pada antibodinya sahaja. Kita abaikan antigen yang hadir pada permukaan sel darah merah. Jadi walaupun terdapat antibodi anti-B, antibodi anti-A, ataupun kedua-duanya hadir sekali, memandangkan kumpulan darah O tidak mempunyai antigen pada permukaan sel eritrositnya, maka tidak akan berlaku proses penggumpalan darah. Sebab itulah darah jenis O boleh menderma kepada semua kumpulan darah yang lain. Daripada apa yang kita dah belajar setakat ini, sekarang kita akan lengkapkan pula jadual di bawah untuk menunjukkan kesesuaian kumpulan darah penderma dengan penerima. Untuk itu, anda perlu ingat 3 perkara utama. Yang pertama, kumpulan darah AB juga dikenali sebagai penerima universal. Yang kedua, kumpulan darah O merupakan penderma universal. Dan yang ketiga, merupakan kumpulan darah yang sama boleh menderma maupun menerima darah sesama sendiri. Jadi kita lihat dulu untuk kumpulan darah A, sudah tentu boleh menderma darah kepada kumpulan darah A dan juga menerima darah daripada kumpulan darah A. Ingat, kumpulan darah A juga boleh menderma darah kepada penerima universal iaitu AB dan menerima darah daripada kumpulan darah O yang merupakan penderma universal. Sekarang kita lihat pula untuk kumpulan darah B. Ya, sudah tentu boleh menderma darah kepada kumpulan darah B dan juga menerima darah daripada kumpulan darah B. Pada masa yang sama, kumpulan darah B juga boleh menderma darah kepada kumpulan darah AB dan menerima darah daripada kumpulan darah O. Bagaimana pula dengan kumpulan darah AB? Sekali lagi, sudah tentu boleh menderma darah kepada kumpulan darah AB dan menerima darah daripada kumpulan darah AB. Tapi ingat, kumpulan darah AB juga dikenali sebagai penerima universal. Bermaksud juga boleh menerima darah daripada kumpulan darah yang lain, iaitu O, A dan B.
Dan akhir sekali, kumpulan darah O boleh menderma darah kepada kumpulan darah O yang lain dan juga boleh menerima darah daripada kumpulan O. Dan ingat, kumpulan darah O merupakan penderma universal, bermaksud jenis darah ini boleh didermakan kepada kumpulan darah yang lain seperti A, B dan juga AB. Tahukah anda, selain kumpulan darah ABO, darah kita juga boleh dikategorikan mengikut faktor rhesus. Apa itu faktor rhesus? Selain daripada antigen A dan antigen B, terdapat satu lagi antigen yang hadir pada permukaan sel darah merah. Antigen ini dikenali sebagai faktor rhesus atau antigen D. Seandainya sel eritrosit seseorang individu mempunyai antigen D, maka individu itu merupakan rhesus positif. Dan sekiranya sel eritrosit tidak mengandungi antigen D pada permukaan sel darah merah, maka individu itu merupakan rhesus negatif. Apabila kita melakukan pemindahan darah, selain daripada antigen yang hadir pada permukaan sel darah merah, kita juga perlu mengambil kira antibodi yang hadir dalam serum darah. Jadi bagi orang yang rhesus positif, sudah tentu tiada antibodi anti-D. Bagaimana pula dengan individu rhesus negatif? Jadi kita mungkin beranggapan bahawa antibodi anti-D akan hadir. Ingat ya, kita hanya akan menghasilkan antibodi anti-D sekiranya pernah terdedah kepada faktor rhesus sebelum ini. Jika kita tidak pernah terdedah kepada faktor rhesus, maka serum darah kita juga tidak mempunyai antibodi anti-D. Kita lihat contoh darah AB positif. Apa yang dimaksudkan dengan kumpulan darah AB positif? Sudah tentu terdapat antigen A dan antigen B pada permukaan sel darah merah. Dan memandangkan individu ini merupakan rhesus positif, ini bermaksud terdapat juga antigen D yang hadir bersama-sama. Bagaimana pula dengan antibodi? Adakah terdapat antibodi anti-D yang hadir? Jawapannya tidak, kerana sudah pun ada antigen D pada permukaan sel darah merah. Lihat pula gambar di bawah, kumpulan darah AB negatif. Apa pula antigen yang hadir pada permukaan sel darah merah? Ya, ada antigen A dan antigen B. Dan memandangkan individu ini merupakan rhesus negatif, maka tiada antigen D pada permukaan sel darah merah. Dan ingat, antibodi anti-D akan hadir hanya jika individu ini pernah terdedah kepada faktor rhesus. Sekarang kita akan lihat pula tentang pemindahan darah yang melibatkan kumpulan darah rhesus positif dan rhesus negatif. Katakan sekarang pendermanya ialah individu rhesus positif dan penerimanya ialah individu rhesus negatif. Dapatkah individu dengan kumpulan darah rhesus positif menderma darahnya kepada individu rhesus negatif? Ingat lagi ke tips yang cikgu telah kongsikan? Kita akan lihat kepada antigen yang hadir bagi penderma dan antibodi yang hadir bagi penerima. Bagi individu rhesus positif, terdapat antigen D yang hadir pada sel darah merahnya. Manakala bagi darah rhesus negatif, walaupun tiada antigen D yang hadir, ingat antibodinya hanya akan dihasilkan jika individu itu terdedah kepada faktor rhesus. Adakah ini bermaksud
individu darah rhesus positif boleh menderma darah kepada rhesus negatif? Tidak ya, sebaik sahaja darah rhesus positif memasuki dan bercampur dengan darah rhesus negatif, sel-sel limfosit akan menghasilkan antibodi anti-D. Jadi pada dos yang pertama, kepekatan antibodi anti-D masih lagi rendah. Tetapi jika kita berikan dos yang kedua, ini akan meningkatkan kepekatan antibodi anti-D dan seterusnya menyebabkan penggumpalan darah iaitu pengaglutinan. Dalam erti kata yang lain, individu darah rhesus positif tidak boleh menderma darah kepada individu dengan darah rhesus negatif. Bagaimana pula sekiranya individu rhesus negatif menjadi penderma dan individu rhesus positif menjadi penerima? Sekali lagi, apa yang kita perlu lihat? Kita akan ambil kira antibodi yang hadir dalam darah penerima dan juga antigen bagi penderma. Memandangkan rhesus positif sudah pun mempunyai antigen D pada permukaan sel darah merah, ini bermaksud tiada antibodi anti-D. Bagi penderma darah iaitu rhesus negatif, memandangkan tiada antigen iaitu antigen D pada permukaan sel darah merah, maka apabila darah ini bercampur dengan darah rhesus positif, maka sel badan iaitu sel limfosit tidak akan dirangsang untuk menghasilkan antibodi. Dalam erti kata yang lain, darah rhesus negatif boleh menderma darah kepada rhesus positif. Faktor rhesus juga boleh memberi kesan kepada kehamilan. Contohnya, seorang ibu rhesus negatif berkahwin dengan ayah rhesus positif dan anaknya ialah rhesus positif. Maka kombinasi ini akan menyebabkan masalah kepada fetus. Iaitu kita lihat ibu yang rhesus negatif bermaksud tiada antigen D pada permukaan sel darah merah, manakala fetus yang sedang berkembang merupakan rhesus positif bermaksud terdapat antigen D pada permukaan sel darah merah. Walaupun plasenta bertindak sebagai pemisah yang hanya membenarkan pertukaran gas bahan antara darah ibu dan darah fetus dan pada masa yang sama mengelakkan percampuran darah ibu dan darah fetus, tetapi pada bulan terakhir kehamilan, serpihan darah fetus yang mengandungi antigen D akan merentasi plasenta dan masuk ke sistem peredaran darah ibu. Jadi apa yang akan terjadi? Sudah tentu sel darah putih dalam darah ibu akan bertindak balas untuk menghasilkan antibodi anti-D. Jadi yang berwarna biru ini merupakan antibodi anti-D. Dan antibodi ini seterusnya akan mengalir masuk ke dalam sistem peredaran darah fetus. Jadi apa kesannya kepada fetus? Jangan bimbang. Memandangkan ini merupakan kali pertama ibu terdedah kepada faktor rhesus, maka kepekatan antibodinya masih rendah dan tidak mencukupi untuk memberi sebarang kesan kepada anak yang pertama. Katakan sekarang pasangan suami isteri yang sama mendapat anak kedua yang rhesus positif. Apa pula yang akan berlaku kepada anak kedua yang rhesus positif? Kita perlu ingat semasa kehamilan pertama dengan anak yang rhesus positif, badan ibu telah pun menghasilkan antibodi anti-D. Jadi antibodi anti-D ini akan kekal, malah kepekatannya akan bertambah.
Dan antibody NTD ini akan merentasi plasenta dan memusnahkan sel darah merah fetus. Jadi keadaan di mana sel darah merah fetus dimusnahkan dikenali sebagai erythroblastosis fetalis, di mana dalam keadaan yang serius bayi boleh mati dan dalam keadaan yang kurang serius bayi akan mengalami anemia atau kecacatan akal. Kita sudah pun tahu bahawa erythroblastosis fetalis merujuk kepada pemusnahan sel darah merah oleh antibody NTD. Jadi apa kesannya kepada bayi dan apa pula rawatan atau cara mengatasi masalah ini? Kesan pemusnahan sel darah merah yang banyak akan menyebabkan masalah jaundice. Jaundice ini adalah keadaan di mana kulit dan juga bahagian putih mata menjadi kekuningan. Ini adalah kerana apabila sel darah merah dimusnahkan pada kadar yang tinggi, kandungan bilirubin akan meningkat dalam darah. Jadi bagaimana kita boleh mengatasi masalah erythroblastosis fetalis? Bayi yang mengalami masalah ini bolehlah menjalani proses pemindahan darah dengan darah rhesus negatif. Dan tahukah anda bahawa kita boleh mengelakkan terus masalah erythroblastosis fetalis iaitu dengan merawat ibu berkenaan dengan globulin anti-rhesus. Jadi apa fungsi globulin anti-rhesus? Globulin ini berfungsi untuk menghentikan pembentukan antibody NTD. Jadi sekiranya tiada antibody NTD, maka sel darah merah tidak akan dimusnahkan. Seterusnya, kita akan masuk topik 10.6, isu kesihatan berkaitan sistem peredaran manusia. Pada akhir pembelajaran nanti, cikgu harap pelajar dapat mewajarkan keperluan sistem peredaran yang sihat dan dapat berkomunikasi tentang penyakit kardiovaskular. Kita semua sedia maklum betapa pentingnya untuk mengekalkan sistem peredaran yang sihat. Jadi bagaimana kita boleh menjaga sistem peredaran dan juga mengelakkan masalah kardiovaskular? Antaranya ialah tidak mengambil minuman beralkohol, di mana kajian menunjukkan bahawa alkohol dapat meningkatkan kadar degupan jantung dan juga menyebabkan masalah tekanan darah tinggi. Yang kedua, sentiasa mengamalkan pengambilan makanan yang seimbang dan kurangkan pengambilan makanan yang kaya dengan lemak dan kolesterol. Dalam erti kata yang lain, tingkatkan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ketiga, tidak merokok. Kerana kita tahu dalam rokok terdapat pelbagai bahan kimia termasuklah nikotin yang didapati boleh meningkatkan kadar degupan jantung dan menyebabkan penceritan salur darah. Dan yang terakhir, sentiasalah bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Sekarang kita akan lihat pula tentang beberapa penyakit kardiovaskular, di mana kardio datangnya daripada perkataan kardium iaitu jantung dan vaskular merujuk kepada salur darah. Dalam erti kata yang lain, penyakit kardiovaskular merujuk kepada penyakit yang berkaitan dengan jantung dan sistem peredaran darah. Penyakit kardiovaskular yang pertama ialah aterosklerosis. Apa yang dimaksudkan dengan aterosklerosis? Lihat animasi yang ditunjukkan. Apa yang termendap pada dinding dalam arteri. Aterosklerosis merujuk kepada pembentukan dan pemendapan plak pada dinding dalam arteri. Dan plak pula terdiri daripada kolesterol, lipid, tisu otot yang mati dan juga platelet yang tergumpal. Jadi apa kesan daripada aterosklerosis? Sudah tentu plak akan menyumbat dan menyempitkan lumen salur darah.
Sekiranya kalsium juga mendap pada plak, maka ini akan membawa kepada satu lagi masalah iaitu arteriosklerosis, di mana arteri akan mengeras dan hilang kekenyalannya. Aterosklerosis dan arteriosklerosis boleh menyebabkan masalah yang lebih serius. Contohnya ialah hipertensi. Hipertensi merupakan masalah tekanan darah tinggi. Ia merujuk kepada tekanan yang dikenakan ke atas dinding arteri. Bayangkan apa yang akan terjadi jika tekanan yang dikenakan ke atas dinding salur arteri adalah terlalu tinggi. Sudah tentu ini boleh menyebabkan arteri yang halus pecah dan seterusnya menyebabkan strok. Ingat ya, selain daripada arteri halus yang pecah, strok juga mungkin berpunca daripada trombus. Ingat lagi ke apa yang kita dah belajar? Trombus merujuk kepada darah beku dan darah beku ini boleh menyekat aliran darah di otak. Sama ada akibat trombus ataupun arteri halus yang pecah, kedua-duanya boleh menyebabkan sel-sel otak tidak mendapat oksigen dan seterusnya mati. Dan inilah yang akan menyebabkan kerosakan otak dan lumpuh. Satu lagi masalah daripada masalah aterosklerosis dan arteriosklerosis ialah angina. Angina merujuk kepada sakit dada yang kuat. Ini adalah disebabkan oleh lumen arteri koronari yang menjadi sempit. Ingat, arteri koronari merujuk kepada arteri yang membekalkan oksigen ke sel otot kardium. Jika lumen arteri ini menjadi sempit, sudah tentu kurang oksigen yang akan sampai ke sel otot jantung. Dan bayangkan apa yang berlaku jika arteri koronari tersumbat sepenuhnya. Inilah yang menyebabkan penginfarkan miokardium atau serangan jantung. Akhir sekali, kita akan lihat pula rawatan penyakit kardiovaskular. Kita semua sedia maklum, kebanyakan masalah kardiovaskular berpunca daripada pemendapan plak pada bahagian dalam arteri. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, kita boleh melakukan proses angioplasti. Apa itu angioplasti? Perhatikan gambar yang ditunjukkan dan lihat juga pada animasi di bawah. Kateter yang merujuk kepada satu tiub yang kecil akan dimasukkan ke dalam salur arteri bersama-sama dengan balon. Balon akan dibesarkan untuk membuka saluran arteri yang sempit dan stand yang diperbuat daripada logam atau plastik digunakan untuk mengukuhkan saluran arteri tersebut. Kaedah kedua adalah apabila salur darah iaitu salur darah arteri koronari tersumbat sepenuhnya, maka kita perlu lakukan pembedahan yang dikenali sebagai pembedahan pintasan jantung. Jadi kita akan menggunakan laluan alternatif untuk membekalkan oksigen kepada sel-sel otot kardium. Bagaimana ianya dilakukan? Kita boleh menggunakan pembuluh darah yang diambil daripada kaki, lengan atau dada bagi menghasilkan laluan alternatif di mana ianya akan disambungkan kepada arteri koronari.